Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1348. Antara paparan utama. Benarkah Anwar larikan gas bacok ke Songkla? Usaha pembangkang reka cerita dongeng jadi bahan ketawa. Usah tutup bangkai fitnah dengan fitnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Datuk Ahmad Marzuq Syari mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melarikan pendaratan gas dari kawasan pembangunan bersama Malaysia Thailand JDA ke Songkla, Thailand hampir 30 tahun lalu. Ahmad Marzuq dengan menada penuh emosi membuat kenyataan tersebut dalam ucapannya di Parlimen pada 2 Mac lalu. Kalau kata nak mengangkat martabat Melayu, Melayu mana ada di Songkla, Thailand? Kalau kata nak menghapuskan miskin tegar, menoktahkan miskin tegar, maka sepatutnya minyak itu didaratkan di Pantai Bacok di negeri Kelantan. Kerana ia boleh memacu industri hiliran. Jajaran jalan dan kedai-kedai tanah, value-nya akan meningkat apabila adanya pendaratan gas dan petroleum di situ. Tetapi semuanya ini kerana tangan Yang Berhormat Tambun sebagai Menteri Kewangan pada waktu itu didaratkan di Thailand. Dan hasil daripada 5% daripada JDA ini berjumlah 3 bilion setahun. 1 sen pun tidak diberikan peruntukannya sebagaimana perjanjian yang ada pada 1975. Katanya, telah lebih sebulan tiada apa-apa respon daripada pemimpin Pakatan Harapan. Mungkin masing-masing tiada maklumat mengenainya kerana sudah terlalu lama. Namun cerita yang separuh masa walaupun asalnya dicanai di Parlimen takkan terlepas begitu saja. Baru-baru ini Malaysia kini menerbitkan kenyataan seorang jurutera berpengalaman dalam bidang petroleum, Datuk Rahim Kamil Sulaiman, yang menolak kenyataan Ahmad Marzuq itu. Jom channel kongsi apa yang dilaporkan oleh portal berita ini. Menurut portal berita tersebut, Rahim Kamil berkata sebagai Menteri Kewangan pada 9 Mei 1996, Anwar menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Koperasi Usaha Bersatu Malaysia Berhad KUB dan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK bagi pembangunan industri petrokimia di Pantai Senok Bacok, Kelantan. Katanya ia merupakan detik bersejarah bagi KUB dalam transformasinya daripada koperasi yang disokong UMNO kepada konglomerat tersenarai. Menteri Kewangan menyokong penuh langkah untuk bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Semasa majlis menandatangani perjanjian pada 9 Mei 1996, Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa Kerajaan Pusat tidak mempunyai sebarang masalah jika Kerajaan Negeri Kelantan terbuka kepada kerjasama demi kepentingan rakyat Kelantan. Allahyarham Tuan Guruni Abdul Aziz Nikmat sebagai Menteri Besar Kelantan ketika itu menyambut baik jaminan ini apabila kami memberi taklimat kepadanya seperti dipetik Malaysia kini. KUB meneruskan rekayasa dengan sebuah syarikat kejuruteraan Jerman bersama dengan Randhill Bersekutu yang berpangkalan di Malaysia untuk menyediakan laporan interim mengenai kebolehlatsanaan teknikal kompleks petrokimia yang dicadangkan di kawasan seluas 5,000 ekar di Pantai Senok. Laporan itu mengenal pasti proses pemisahan gas dan petrokimia 2 dekad lebih awal daripada kompleks petrokimia penggerang sedia ada, katanya dalam kenyataan kepada Malaysia kini. Bagaimanapun, menurut portal tersebut, Rahim Kamil menjelaskan dalam tempoh beberapa bulan selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Ni Aziz berjabat tangan di Kelantan pada tahun 1996, pemimpin PAS dan UMNO Kelantan memulakan peranan masing-masing yang tiada kena mengena dengan kepentingan rakyat Kelantan. Rakyat Malaysia tahu bahawa pada pertengahan tahun 1997, hubungan antara Mahathir dan timbalannya Anwar mula muram dan menuju konfrontasi. Pada 2 September 1998, Anwar sudah terkeluar daripada UMNO dan kerajaan. Dia ditahan bawah ISA pada 20 September sebelum didakwa atas tuduhan meliwat. Bilakah Anwar Ibrahim mempunyai masa untuk larikan gas JDA dari Kelantan ke Songkla? Bidasnya.
Beliau menjelaskan pada awal tahun 1998, KUB seperti semua korporat Malaysia telah pun berada di tahap kritikal untuk mengurangkan kesan krisis kewangan Asia. Projek Pantai Senok yang bercita-cita tinggi terpaksa ditangguhkan. Petroleum bukan portfolio Anwar. Dalam semua kebarangkalian, pihak berkuasa bersama Malaysia Thailand MTGA memutuskan mengenai pendaratan di Songkhla sekitar akhir 1999 atau awal 2000. Pihak berkuasa bersama ini hanya meluluskan perjanjian perkongsian pengeluaran pada bulan September 2004. Mampukah Anwar mengarahkan MTGA dari penjara? Bagaimanapun, politik Kelantan semasa krisis kewangan Asia dan pemecatan Anwar giat diteruskan dengan gairah. Pengerusi BN Kelantan telah mengangkat deklarasi semarak yang dikemukakan kepada Mahathir yang menyatakan hasrat untuk menaluki kembali Kelantan pada pilihan raya umum akan datang. Dia menegaskan bahawa sesiapa boleh menandatangani MOU dengan Kelantan supaya pada 1999 iaitu apabila BN memerintah Kelantan, projek itu dapat dibangunkan. Tegasnya yang juga bekas Profesor Pelawat Universiti Teknologi Malaysia UTM sehingga 1997, lapor Malaysia Kini. Nah, kebenaran terungkai juga. Jom Channel tidak tuduh Ahmad Marzuk yang memakai gelaran ustaz di hadapan namanya itu berbohong. Tetapi ternyata beliau membaca maklumat yang salah yang diadun dengan penuh emosi untuk menjana kebencian kepada Perdana Menteri. Bukan sekali beliau menyebut YB Tambun yakni Anwar Ibrahim yang bertanggungjawab menafikan hak rakyat Kelantan untuk mendapatkan 3 bilion ringgit setahun daripada hasil 5% pengeluaran minyak tersebut seperti yang dinaratifnya ketika sesi perbahasan belanjawan 2023 baru-baru ini. Malah beliau menyiratkan bahawa pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai pemimpin telah mencurangi amanahnya. Untuk itu, Jom Channel kembalikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ustaz petik di parlimen kepada ustaz supaya dihadam. Diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Ziyad yang mengunjungi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, Ma'qil berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dibebankan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, nescaya Allah akan mengharamkan ke atasnya syurga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benar, ustaz memiliki imuniti daripada didakwa sebagai ahli parlimen yang bercakap di parlimen. Namun, itu hanyalah imuniti dunia. Sifat amanah itu dituntut oleh Islam bukan sekadar kepada pemerintah kerajaan Malaysia Madani, tetapi juga kepada semua pemimpin termasuk pembangkang berdasarkan sabda Rasulullah yang bermaksud, sesungguhnya sifat amanah bertunjang dalam hati sanubari manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan, maka hatinya yang bertunjangkan amanah itu akan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam, jangan menunggang agama sedangkan amalannya dikesampingkan lantaran didorong kebencian yang melampaui batas. Jika silap, bertaubat dan minta maaflah semasa nyawa masih dikandung badan. Setelah berjalan kaki sejauh 312 km dari Tol Skudai bagi membawa misi pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pemandu teksi Nur Azlan Ismail akhirnya selamat tiba di pintu 3 Istana Negara Isnin lalu. Bapa kepada 5 cahaya mata itu kononnya nekat mengharungi hujan panas selama 5 hari untuk ke ibu negara atas desakan dan kepayahan hidup yang dialaminya. Menurut beliau, idea untuk berjalan kaki itu timbul setelah melihat usaha beberapa pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pemimpin yang menyokong pengeluaran tersebut ditolak oleh kerajaan. Justru datang satu jalan yang nak tunjukkan bahawa orang bawahan macam saya memang memerlukan sangat. Tersangat-sangat, bukan sangat saja, tersangat-sangat untuk menampung hutang-hutang yang sedia ada. Terima kasih kepada NGO, pemimpin tidak kira kerajaan ataupun blok pembangkang yang bersusah payah daripada merekalah datangnya ilham saya. Alhamdulillah, harap perkara ini dapat lembutkan hati pemimpin kita. Katanya menerusi satu hantaran video yang dikongsikan di media sosial pada Isnin. Nur Azlan mengakui tindakan itu umpama misi gila, namun dia menganggapnya sebagai usaha agar kerajaan memahami betapa terdesak individu sepertinya mahukan pengeluaran caruman KWSP. Saya nak pemimpin nampak perkara ini. Syukur saya berjaya. Walaupun saya tidak dapat jumpa tuanku yang di-Pertuan Agong, tetapi Alhamdulillah saya dapat cenderahati daripada tuanku. Bermaksud Sri Paduka Baginda tahu saya ada di sini. Katanya seperti dipetik Sinar Harian 3 April lalu. Pengakuan Nur Azlan bukan tidak dipercayai ramai pihak tetapi sangat sukar dipercayai. Malah jauh sekali daripada mempelekihi usaha beliau jika benar ianya berlaku. Ini kerana kenyataan yang bertukar-tukar tentang tempoh perjuangannya itu menimbulkan banyak tanda tanya.
sekali 3 hari, kemudian berubah kepada 5 hari dan 7 hari untuk jarak 300 km. Bukan apa, askar buat training komando sekalipun berjalan 160 km selama 3 hari 2 malam. Namun, Nur Azlan sangat hebat. 300 km dalam masa 3 hari nampaknya bolehlah mewakili Malaysia dalam Olimpik pasti pingat emas. Ironisnya, apabila sampai di Istana Negara, pemimpin Perikatan Nasional PN siap sambut. Diberi pakai sut dan songkok. Wajahnya kelihatan sangat fresh dan tersenyum girang. Sedikit pun tiada kesan terbakar pada wajah beliau. Malah setelah mendakwa berpanas sejauh 300 km berjalan kaki, wajahnya glowing semacam. Anda percaya? Dan 3 hari lalu, sesuatu yang mengejutkan apabila Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal berkata ada setengah rakyat yang tidak mempunyai pilihan selain menjual buah pinggang mereka untuk terus menyara diri. Kenyataan tersebut telah mengundang pelbagai reaksi daripada rakyat Malaysia. Sampai ada yang kena jual buah pinggang yang datang berjalan dari Johor sampai ke Istana Negara pada hari ini. Ini bukan perkara main-main, perkara besar, katanya seperti dipetik portal airtime.my. Berikutan kenyataan itu, Dr. Jabar Ismail tampil menyangkal dengan mengatakan bahawa menjual organ adalah haram dan pemindahan haram akan menjadi sangat sukar untuk dijalankan di Malaysia. Amat sukar untuk melakukan pemindahan buah pinggang jika anda terpaksa melakukannya secara rahsia kerana perolehan dan pemindahan buah pinggang memerlukan pasukan yang besar. Perolehan pengangkutan mencegah kecederaan iskemia semasa pengangkutan, katanya. Melakukannya di hospital juga tidak boleh, katanya, kerana organ itu perlu berdaftar dengan Pusat Sumber Transplant Nasional. Bahkan penerima organ juga memerlukan pemeriksaan imunologi pemindahan serta rawatan susulan sepanjang hayat dengan pakar nefrologi selepas pembedahan. Oleh itu, ia bukan sahaja menyalahi undang-undang, ia juga mustahil untuk menjual organ di Malaysia. Adalah sangat tidak bertanggungjawab bagi ahli parlimen yang dipilih untuk membuat kenyataan seperti itu, katanya dipetik portal Obat Merah semalam. Di sini jelas mana yang benar dan mana yang palsu. Terdesaknya pembangkang dari 2 bulan lalu asyik gasak kerajaan pasal KWSP. Walhal dulu masa mereka memerintah, siap sound rakyat. Pengeluaran yang diberi adalah yang terakhir sekali. KWSP boleh melingkup kalau dibenarkan pengeluaran banyak kali. Sesungguhnya perang psikologi itu benar. Tetapi kepada PN, nak reka cerita pun berpada-padalah. Orang Malaysia sekarang dah bijak belaka. Usaha kalian untuk mereka cerita sebegini memang hebat. Namun sayang, ianya menjadi bahan ketawa. Cuba lagi di lain masa. Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon untuk memasukkan penghakiman ingkar terhadap Ahli Parlimen Perikatan Nasional Pendang Datuk Awan Salahuddin Hashim atas kegagalannya memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah oleh Perdana Menteri itu dalam tempoh yang ditetapkan. Anwar memfailkan saman tersebut pada 3 Mac lalu berhubung kenyataan berbaur fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Menurut Peguam Anwar, Datuk SN Nair, red dan tuntutan saman itu telah diserahkan kepada Awang selaku defendant pada 3 Mac lalu. Wakil rakyat PAS itu sepatutnya memfailkan pernyataan pembelaan selewat-lewatnya 21 Mac. SN Nair berkata pihaknya memaklumkan kepada mahkamah mengenai kegagalan defendant untuk memfailkan pernyataan pembelaan dalam tempoh masa yang diperuntukkan dalam perundangan dan memohon penghakiman ingkar direkodkan terhadap defendant. Selepas merekodkan bantahan kami, timbalan pendaftar itu mengarahkan agar perkara berkenaan dibawa ke hadapan Yang Arif untuk tindakan selanjutnya. Namun, tarikh pengurusan kes akan ditetapkan kemudian, katanya seperti dipetik bernama. Anwar selaku plaintiff mendakwa defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat semasa mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lalu. Beliau berkata kenyataan itu telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita dan di aplikasi TikTok melalui akaun di bawah nama @asri64 channel. Pada hari yang sama, Portal Malaysia Kini juga turut menerbitkan semula sebahagian kenyataan fitnah daripada audio dan video berkenaan menerusi 2 artikel bertajuk MP PAS, sikap pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir. Manakala dalam versi bahasa Inggeris bertajuk Why No LCS Charges, MP As More Vindictive than Mahathir PM. Menurut Anwar, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau mempunyai sifat pendendam serta membalas dendam telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya mengarahkan agensi penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk agenda politik peribadi.
Beliau mendakwa Awan Solahuddin sengaja dan berniat jahat mengucap serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap plaintiff yang kini Ketua Kerajaan Perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah lapor bernama. Mengulas mengenai isu berkenaan, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman berkata, meskipun mahkamah mendapati kata-kata defendant itu adalah fitnah, tetapi pemfitnah masih lagi boleh melepaskan diri daripada dakwaan fitnah jika mahkamah menerima pembelaannya. Katanya menurut undang-undang ada beberapa keadaan bahawa seseorang itu boleh memfitnah orang lain. Beliau mengambil contoh jika kata-kata fitnah itu diucapkan dalam parlimen atau dalam mahkamah, maka orang itu tidak boleh disaman kerana mempunyai pelindungan mutlak absolute privilege. Katanya undang-undang melihat ada keperluan bagi memberikan pelindungan sedemikian kepada wakil rakyat untuk berucap secara bebas dan untuk saksi memberikan keterangan. Ada lagi keadaan pembelaan lain seperti pembelaan ulasan saksama, justifikasi, komen berpatutan, fair comment, pelindungan bersyarat, qualified privilege dan lain-lain lagi. Pembelaan seperti ini boleh berlaku jika dalam penulisan yang berkepentingan awam berlaku kata-kata fitnah, ujarnya. Merujuk kepada kes Anwar Ibrahim melawan Awang Hashim ini, Zulkarnain berkata defendant menggunakan pembelaan justifikasi dan komen berpatutan dan menyatakan ianya berkepentingan awam. Beliau berkata dakwaan Awang bahawa Anwar mengheret musuh politik ke mahkamah sukar dibuktikan dan dijadikan pembelaan kerana Anwar tiada kuasa ke atas Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mengikut undang-undang dan akta, hanya AG yang boleh mendakwa dan SPRM boleh menyiasat. Mereka tidak perlu kebenaran atau wahyu Anwar untuk mendakwa, tegas Zulkarnain. Katanya tiada kaitan antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kes saman fitnah Anwar Ibrahim sebagai plaintiff dan Awan Solahuddin selaku defendant. Dalam penyataan pembelaannya, Awang membuat perbandingan antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jika dibandingkan tindakan kontroversi yang dibuat oleh kerajaan Tun Mahathir ketika itu dengan tindakan kontroversi yang dibuat oleh kerajaan plaintiff ketika ini, jelas menunjukkan bahawa dari segi jangka masa, kerajaan Tun Mahathir melakukan operasi lalang hanya 6 tahun selepas Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Walhal, pertuduhan terhadap seteru politik dibuat oleh plaintiff hanya dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya lapor Malaysia Kini. Awang mendakwa bahawa pertuduhan jenayah terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Ahli Parlimen Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan bercanggah dengan dakwaan Anwar bahawa beliau tidak mengamalkan politik dendam. Katanya kes jenayah itu berlaku selepas Anwar mengeluarkan kenyataan pada 5 Disember tahun lepas bahawa Perikatan Nasional dibiayai syarikat judi dan berlaku penyalahgunaan dana dalam projek Jana Wibawa. Selepas menuduh Anwar pendendam lebih teruk daripada Mahathir, kini Awang menuduh Perdana Menteri membuat pertuduhan kepada seteru politik dalam tempoh 3 bulan berkuasa. Kini sudah terjadi 2 kali fitnah. Dalam hubungan ini, Zulkarnain menyarankan Awang memohon maaf saja. Jadi dalam hal ini lebih baik jika sudah terlanjur mengucapkan kata-kata fitnah itu, awal-awal lagi mengaku sebagai fitnah daripada mempertahankan kata-kata fitnah. Apakah kepentingan awam dapat dicapai dengan kata-kata fitnah? Kalau sudah masuk bicara di mahkamah dan didapati bersalah, nanti kena hadap pula amaun ganti rugi ratusan ribu. Kesimpulannya, memohon maaf lebih murah kosnya daripada membela diri, tegas beliau yang juga seorang peguam. Bukankah dahulu Mahyadin sendiri berkata beliau memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sepanjang siasatan dilakukan terhadapnya berhubung projek Jana Wibawa. Setakat yang saya maklum, saya percaya tiada kesalahan pada pihak saya, tetapi saya serahkan semuanya kepada SPRM untuk perkara ini, katanya seperti dipetik bernama. Hari ini, Pengerusi Perikatan Nasional itu didakwa oleh SPRM yang Ketua Pesuruhjayanya, Tan Sri Azam Baki, beliau sendiri lantik, tiba-tiba Awan Solahuddin pula sentap. Sama ada benar atau tidak dakwaan terhadap Mahyadin dan Wan Saiful, biar mahkamah tentukan berdasarkan bukti yang dibentang oleh SPRM. Jangan cuba kelirukan rakyat, maklumat di hujung jari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.